Bismillah. Baik tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan kerana berada depan komputer masing-masing, depan phone masing-masing pagi ini. Hari ini adalah Tadabbur Kontak yang ke-134. Hari ini 29 Julai, hari Jumaat, pagi Jumaat. Kita mulakan dengan sedikit Tadabbur Kontak. Baik tuan-tuan, hari ini kita nak sambung tema syukur. Tadabbur Kontak, tema syukur. Jom kita recall apa yang telah kita discuss sebelum ini. Pertama, syukur adalah satu kebijaksanaan yang besar, hikmah yang besar. Kedua, tidak syukur adalah jalan untuk memenuhkan jahanam. Yang ketiga, syukur paling-paling tidak kerana terpilih untuk diciptakan. Kita tanah yang terpilih, kita air mani yang terpilih. We are the winners, sang juara. Yang keempat, Allah tak perlukan hambanya bersyukur. Namun, Allah tak reda hambanya tak bersyukur. Allah tak perlu kita syukur, tapi Allah tak reda, Allah tak suka, tak puas hati kalau kita tak syukur. Yang kelima, Allah beri terlampau banyak. Malu tuan-tuan kalau kita tak syukur. Yang keenam, yang kita bincang pada sesi yang lalu, syukur dengan hargai apa yang ada, bukan komplain dengan apa yang tiada, apa yang belum dapat, apa yang luput daripada kita. Syukur dengan hargai apa yang ada. Hari ini adalah siri yang ketujuh tentang tema syukur. Dan tuan-tuan, hari ini adalah siri yang terakhir tentang tema syukur. Alhamdulillah, kebetulan Julai pun dah nak habis dan kita habiskan Julai dengan siri terakhir untuk tema syukur. Yang ni tak plan, yang ni memang kebetulan sahaja. Tuan-tuan, kita akhiri Julai ini dan kita akhiri tema syukur dengan bincang apa yang Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14. Kita semak ayat 6, 7 dan 8. Surah Ibrahim ini, kita akan bercakap tentang satu keadaan terkait Nabi Musa dan Bani Israel, dan ini adalah yang kita akan jadikan kesimpulan tema syukur kita. Ayat yang kita nak baca ni, sebahagian tuan-tuan kalaulah tak hafal pun tuan-tuan familiar sebab pernah dengar banyak kali di mimbar-mimbar dan di medan-medan kuliah. Kadang-kadang orang buat poster pula ayat yang kita nak baca ni. Tapi tuan-tuan, ramai orang tak sedar konteks ayat yang kita akan baca ni tuan-tuan. Ibrahim, surah yang ke-14, kita semak ayat 6, 7 dan 8. Kita mulakan dengan ayat 6. Saya bagi latar belakang dulu. Ayat kita nak baca ni tuan-tuan, ianya adalah perkataan Nabi Musa. Siapa sebut? Musa. Allah rekod semula perkataan Musa, Allah sebutkan dalam Quran, Allah cerita kepada kita. Settingnya adalah Musa bawa Bani Israel bebas daripada Fir'aun, Musa bawa Bani Israel lintas laut dan Fir'aun telah pun dihukum. Selepas Fir'aun dihukum, soalan saya tuan-tuan, soalan saya, adakah Bani Israel sepatutnya syukur atau komplain? Itu je soalan saya. Adakah Bani Israel patut syukur atau komplain selepas lintas laut Fir'aun dah mati? Maka tuan-tuan, tuan-tuan mungkin jawab, syukurlah, takkan tak syukur kot. Namun tuan-tuan, orang yang tahu tentang kisah Bani Israel lepas lintas laut, mereka pilih untuk komplain, kufur. Sebab tuan-tuan kena faham begini, waktu kita jadi hamba dahulu, ataupun waktu Bani Israel jadi hamba dulu, mereka hidup susah, hidup sukar dengan cara hamba. Namun tuan-tuan, lepas lintas laut boleh hidup sukar juga. Mereka tak ada rumah, mereka tak ada negara, mereka tak ada benda nak makan, mereka kena merantau di tengah-tengah padang pasir, nak bergerak pergi ke Gunung Sinai, dan macam-macam perkara berlaku. Maksudnya tuan-tuan, sudut pandang Bani Israel dulu pun teruk, sebelum lintas laut, waktu bawah Fir'aun dulu pun teruk, sekarang lepas lintas laut pun teruk juga. Itu sudut pandang sebahagian Bani Israel. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, betul ke bawah Fir'aun teruk, lepas lintas laut pun teruk? Betul ke dua-dua sama teruk? Ataupun tu over simplification daripada Bani Israel yang melampau ni? Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dapat jawapan bahawa itu terlalu over sangatlah. Biar betul, takkan jadi hamba lebih senang
daripada sekarang. Tapi tuan-tuan, inilah apa yang Nabi Musa pesan kepada Bani Israel lepas lintas laut. Tuan-tuan, ini apa yang Nabi Musa pesan kepada Bani Israel lepas lintas laut. Ayat 6. Wa iz qala Musa liqaumihi. Ketika Musa kata dekat kaumnya, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah yang Allah dah bagi kepada kalian. Yang Allah sedang bagi kepada kalian. Iz anjakum min al-fir'aun. Yang paling besar sekali nikmatnya, Allah selamatkan kalian daripada para pengikut Fir'aun. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah yang Allah dah bagi kepada kalian. Tuan-tuan, kita nak mula kat situ dulu. Selepas Bani Israel lintas laut, mereka ada, istilah mudahnya, hidup tak selesa lah. Mereka berhimpit-himpit, khemah pun tak ada sebab mereka hamba. Kalau ada khemah pun tak cukup untuk semua orang. Bekalan air pun kurang, makanan pun tak ada sangat, dan benda-benda begitulah tuan-tuan, benda-benda begitu. Maka muncul perkataan-perkataan komplain daripada Bani Israel kepada Musa sewaktu mereka on the way perjalanan nak pergi ke Gunung Sinai sebelum terima Taurat. Maka tuan-tuan, Nabi Musa ingatkan, wahai Bani Israel, why complain? Ingat nikmat Allah yang Allah bagi kepada kalian, yang Allah pernah bagi, yang Allah sedang bagi. Don't choose complain, choose syukur. Ingat balik. Sesi yang lalu, hari Isnin lepas, kita sebutkan fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang Tuhan bagi, sebut. Dalam konteks hari ini, Nabi Musa sebut uzkuru ni'matallahi alaihim. Ingat baliklah yang Tuhan bagi, bukan duk komplain benda yang Tuhan tak bagi ataupun belum bagi. Ingat, kenang, Allah bagi terlampau banyak sebelum ni. Yang paling besar baru sahaja berlaku kepada kalian Bani Israel. Kalian baru sahaja bebas daripada keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun maksudnya tentera-tentera Fir'aun yang datang nak kejar kalian tu. Korang baru je diselamatkan daripada keluarga Fir'aun tersebut. Tentera-tentera Fir'aun tersebut tu nikmat besar. Yasumunakum su'al azab. Fir'aun dan keluarga dia, tentera dia, kabilah dia, yasumunakum su'al azab. Mereka menyeksa kalian dengan siksaan yang teruk. Wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kalian, mereka biar hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi zalikum, dalam semua perkara yang berlaku di tangan Fir'aun itu, satu bala, satu ujian min rabbikum azim, satu ujian dari Tuhan kalian, dan ujian tu betul-betul ujian yang agung, ujian yang dahsyat, datang dari Tuhan yang maha agung juga. So tuan-tuan, poin dia kat sini, Allah pesan kat Bani Israel yang mula nak komplain, mereka orang merdeka sekarang dan mereka menghadapi cabaran hidup, kesusahan hidup, versi orang merdeka. Waktu hamba dulu pun susah juga, ada cabaran hidup juga. Tapi cabaran hidup versi seorang hamba kepada orang lain. Lintas laut, orang merdeka bukan turun senang. Ada cabaran hidup. Cabaran hidup selaku hamba. Maka Allah pesan, Nabi Musa pesan, instead of complain, ingat korang dah dapat apa sekarang. Tuan-tuan, masa saya kecil-kecil, mak saya jaga. Makan tak payah fikir. Sebab apa? Mak saya tolong fikir. Saya keluar main, balik adalah makan. Makan sedap, makan lebih sikit. Makan tak sedap, kita makan juga. Sebab mak sedia. Tapi tuan-tuan, bila kita masuk universiti, duit kita pegang sendiri. Walaupun duit mak bagi, duit beasiswa, kita kena catur sendiri. Tuan-tuan, adakah waktu saya kecil dulu lebih baik, ataupun waktu saya masuk universiti yang duit pegang sendiri tapi makan kena catur lebih baik? Kalau ada orang kata, baik, masa kecil dulu mak jaga makan lagi baik. Ini cara fikir yang oversimplification. Sama juga tuan-tuan, lepas tu kita kahwin, makan nak kena pecah dua pula. Dulu RM10 boleh masuk perut semua. Sekarang RM10 nak kena makan dua orang pula. Dah ada bini pula. Anak keluar nak kena belah anak pula. Tuan-tuan, zaman dulu waktu kita kecil ada cabaran kesusahan selaku budak kecil. Waktu remaja adalah cabaran dan kesusahan sewaktu remaja.
Waktu kita kahwin, adalah cabaran dan kesusahan waktu kita kahwin. Waktu dewasa, adalah cabaran dan kesusahannya. Hidup ini tempat kita diuji. Bala min rabbikum azim. Ujian-ujian daripada Tuhan kalian yang maha agung. There is no time. Hidup kita tak pernah kena uji. Cuma bentuk ujian berbeza. Bentuk excitement kita berbeza. Bentuk sukarnya berbeza. Bani Israel mula membanding-banding. Susah no jadi orang merdeka ni no. Baiklah masa dengan Fir'aun dulu. Walaupun kena pukul, petang tu boleh makan. Ada mamat-mamat fikir separuh dalam dia tu. Maka Nabi Musa mulakan, ingat nikmat Tuhan. Mulut jangan lancang sangat. Jangan mulut lancang. Tak kahwin senang daripada kahwin. Mulut jangan lancang sangat. Ish, aku ni tak dapat anak bagus daripada dapat anak. Mulut jangan lancang sangat. Ish, aku ni menyesal masuk universiti. Kalau tak masuk pun tak apa, PTPTN tak payah bayar. Mulut jangan lancang sangat. Syukur kau keluar ada ijazah meskipun kerja 7-Eleven sekarang ni. Syukur, syukur. Mulut jangan lancang sangat seperti lancangnya Bani Israel. Allah pesan, Nabi Musa sebut kepada Bani Israel, ingat nikmat Allah yang Allah bagi dekat kalian. Sebut balik, senarai balik nikmat-nikmat Allah. Syukur, jangan komplain. Kemudian, perkataan besar Nabi Musa yang tuan-tuan pun hafal. Cuma majoriti tuan-tuan tak tahu itu Nabi Musa yang sebut. Berikutnya, ayat 7. Perkataan yang terkenal. Tuan-tuan pun tahu. Cuma tuan-tuan tak sedar bahawa itu Nabi Musa yang sebut. Nabi Musa sebut kepada Bani Israel, wa izda azzana rabbukum. Ingat, Tuhan kamu dah maklum. Azan. Azan maksudnya laung. Dah declare. Azan, tuan-tuan tahu kan? Azan, azan zuhur, azan asar. Declare, laung. Wa izda azzana rabbukum. Tuhan engkau dah declare dah pun. Tuhan kau dah laungkan dah pun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian pilih untuk syukur, Bani Israel, sekarang korang dah merdeka. Lintas laut ada cabaran. Lintas laut selaku orang merdeka ada cabaran. Bukan hidup senang. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pilih untuk syukur, pasti aku tambah untuk kalian. Tambah apa? Tambah nikmat lah. Bila korang pilih untuk syukur, Allah tambah untuk kalian benda-benda untuk kalian syukuri. Wala in kafartum. Namun jika kalian pilih untuk kufur, untuk ingkar, syukur lawannya kufur. Syukur lawannya kufur. Syukur lawannya ingkar. Dan sesi yang pertama dulu kita dah sebut dah. Syukur lawannya kufur. Syukur lawannya kufur. Iman lawannya kufur. Betul tak? Syukur lawannya kufur. Iman lawannya kufur. Maka tuan-tuan, syukur dengan iman benda yang sama. Kufur lawan kepada keduanya. Allah pesan kepada Bani Israel. Musa ingatkan Bani Israel dengan firman Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pilih untuk syukur, Allah tambah lagi benda-benda yang kalian boleh syukuri. Sesi yang lalu, saya sebut apa tuan-tuan? Sesi lalu saya dah sebut dah. Tuan-tuan pilih untuk komplain, Allah hantar berpuluh benda lagi untuk tuan-tuan komplain. Tuan-tuan pilih untuk syukur terhadap benda kecil-kecil, Allah hantar berpuluh lagi benda untuk tuan-tuan syukur. That's how God works. That's how life is. Tuan-tuan pilih untuk komplain, banyak lagi Tuhan akan hantar benda-benda yang tak patut tuan-tuan komplain pun. Tiba-tiba sahaja iblis menang membuatkan tuan-tuan komplain terhadap benda yang kecil-kecil. Tuan-tuan akan jadi orang yang gila komplain dan see you in hell. Tuan-tuan baru saja buatkan iblis tersenyum dengan perangai suka komplain tuan-tuan tu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pilih untuk syukur, Allah tambah untuk kalian. For sure aku tu Allah. Pasti aku tambah untuk kalian. Baca balik. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian pilih syukur, aku tambahkan untuk kalian. For sure aku tambahkan untuk kalian. Wala in kafartum. Namun jika kalian kufur, jika kalian pilih ingkar, kalau kalian pilih untuk komplain, inna azabi lasyadid.
Wahai Bani Israel, kalau korang pilih untuk komplain, siksaan aku keras tau. Kalau korang pilih untuk komplain, siksaan aku keras tau. Aku terajang lumat, wahai Bani Israel. Dan tuan-tuan, samalah juga dengan kita. Kita pilih syukur, Allah tambah. Kita pilih kufur, Allah terajang lumat. Lihat Bani Israel. Apabila mereka lintas laut, mereka pergi ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu mereka menyembah berhala, lembu pula apa bagai. Bukankah ending mereka tak baik? Allah ampunkan mereka, mereka buat benda lain, komplain pula, ending mereka tak baik. Dan akhirnya Bani Israel zaman Musa itu sendiri tak berjaya masuk ke tanah suci yang dijanjikan. Ending mereka tak baik. Sebabnya apa? Komplain, 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 komplain. Syukur Allah tambah. Bani Israel lepas ayat ni diperingatkan kepada mereka pun, mereka gagal untuk syukur. Mereka pilih untuk komplain. Azabillah syadid. Siksaan Allah sungguh teruk dan berat kepada Bani Israel itu. Dan tuan-tuan, tengok cermin, tengok diri sendiri. Bila tuan-tuan pilih syukur, banyak benda Tuhan bagi. Tuan pilih komplain, lihat bagaimana orang-orang yang sekarang komplain keadaan mereka bagaimana. Dulu, waktu kita PKP, semua orang terkesan. Ada orang pilih untuk syukur, ada orang pilih untuk komplain. Orang yang pilih untuk komplain, dengar elok-elok. Bila dia pilih untuk komplain, ada banyak benda dia akan komplain. Dulu, waktu kes baru 100, 200 kerajaan umum PKP pertama, ada orang komplain, tak pergi kerja macam mana? Kemudian bila kerajaan umum bantuan yang awal dulu, zaman Muhyiddin dulu, dia kata boleh keluarkan KWSP 500 kot. Kerajaan akan bantu dengan duit KWSP. Orang ni komplain pula, apa pula kerajaan bantu? Apa tu duit kami sendiri? Bila kerajaan umum kata setiap isi rumah akan dapat RM500, dia kata, RM500 je. Bila kerajaan umum bantuan berikutnya dapat RM1,000, dia pun kata, dah 3 bulan dah PKP baru dapat. Tuan-tuan, lihat bagaimana actually Allah sedang membuka nikmat, tapi nikmat tersebut komplain. Kemudian bila kes turun sikit, kilang dah buka, apa dah buka. Dulu masa kerajaan suruh duduk dalam rumah, dia komplain, kata kalau tak pergi kerja dapat duit mana? Bila kerajaan dah buka kilang boleh dan ada 2-3 orang dah boleh pergi kerja, walaupun bukan semua lagi, maka orang kata, kes tengah naik, pasal apa kilang buka? Waktu vaksin datang, waktu vaksin belum ada, orang pun komplain, kerajaan tak buat apa, kan duk mati banyak-banyak ni. Bila vaksin datang, percuma pula tu, mereka pun kata konspirasi Yahudi. Tuan-tuan, apa benda ni? Semua benda kita buat komplain ni, apa cerita ni? Tuan-tuan, harga barang. Saya nak tanya harga barang. Hari ni harga barang mahal atau tidak? Saya sangat yakin tuan-tuan jawab mahal. Tuan-tuan, saya pun pergi beli barang juga. Yes, harga barang mahal. Tapi bukan semua. Dan ramai orang tak sedar pun ketika harga barang turun. Ramai orang tak pandai syukur bila harga barang turun. Dan bila Allah uji dengan sedikit harga barang naik, melatah tak ingat dunia. Dengar perkataan saya elok. Harga barang turun dan naik. Dan sekarang mungkin sebahagian barang-barang kita naik. Tapi ingat, barang begitulah turun dan naik. Mata wang begitulah turun dan naik. Pilih untuk syukur, Allah akan permudahkan urusan kita di Malaysia ni. Pilih untuk syukur. Cukup itu tuan-tuan. Banyak benda kita cakap pasal isu syukur ni. Allah sebut, Nabi Musa sebut, Allah ingatkan, Nabi Musa ingatkan. Pilih syukur, Allah tambah. Pilih kufur, Allah akan seksa lebih teruk. Seksaan Allah sangat teruk. Soalan yang patut tuan-tuan tanya, after this class, selepas kita bincang 7 siri tentang syukur, tuan-tuan pilih yang mana? Tuan-tuan pilih syukur untuk bersama dengan Musa? Tuan-tuan pilih syukur untuk bersama dengan Muhammad? Tuan-tuan pilih syukur untuk bersama dengan Allah? Atau tuan-tuan pilih untuk kufur, untuk kena terajang dengan Allah? Tuan-tuan pilih kufur untuk membuatkan iblis tersenyum sewaktu tuan-tuan join dia masuk jahanam beramai-ramai. Tuan-tuan pilih yang mana? Komen di bawah tuan-tuan. Pilih syukur dulu, kini, selamanya. Komen di bawah. Pilih syukur dulu, kini, selamanya. Pilihan yang tepat dulu, kini dan selamanya. Ayat berikutnya, saya akhiri dengan ayat ini hari ini. Ayat 8. Qala Musa. Musa beritahu kepada mereka. Tuan-tuan, ayat yang Musa ingatkan ni, kita dah baca dah sebelum ini dalam surah Az-Zumar lepas. Sekarang Musa ingatkan, in takfuru, kalaulah korang pilih untuk kufur.
Kalau korang pilih untuk kufur, wa in takfuru antum, kalau kalian pilih untuk kufur, wa man fil ardi jami'a, bahkan kalau seluruh alam ni pilih untuk kufur, seluruh dunia pilih untuk kufur, semua pakat komplain perhabis terhadap apa sahaja yang mereka dapat, terhadap apa sahaja takdir Allah. Fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Cik abang, Allah maha cukup lah, Allah maha kaya lah, Allah maha terpuji lah. Allah tak perlu engkau syukur, tapi Allah tak puas hati kalau engkau tak syukur. Sekarang dengar elok, kalau engkau pilih untuk kufur, seluruh alam pilih untuk kufur, Allah tetap Allah, Allah maha kaya lah, Allah tak perlu kau kufur, syukur lah, Allah tak perlu kau syukur. Kalau kau pilih untuk syukur, syukur untuk diri kau. Kalau kau pilih untuk kufur, see you in hell. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Tuan-tuan, sedikit pengumuman. Hari ini siri yang ke-134. 7 siri dah berlalu tema syukur. Ini siri yang terakhir tema syukur. Masuk bulan baru Ogos, minggu depan kita akan mulakan tema yang baru, tema takdir dan tawakal. Lepas syukur, kita bincang tentang berdamai, bersyukur tentang takdir, dan syukur dengan tawakal terhadap takdir. Tema ke depan, takdir dan tawakal. 10 siri bulan Ogos, kita akan bincang takdir dan tawakal. Yang keduanya tuan-tuan, malam ini, hari ini Jumaat 29 Julai, malam ini tuan-tuan ada siri Al-Quran bercerita. Ya tuan-tuan, selalunya siri Quran bercerita hari Khamis. Tapi tuan-tuan, malam tadi kita tak buat sebab saya musafir. Hari ini kita ada siri Al-Quran bercerita malam ini hari Jumaat 29 Julai. Jumpa tuan-tuan malam ini. Tuan-tuan sedar tak bahawa video ini video rakaman? Sekali lagi tuan-tuan, video hari ini adalah video rakaman sebab saya baru balik musafir malam tadi. Semoga Allah permudahkan urusan saya berkat doa tuan-tuan. Saya rasa saya tak mau live pagi ni, takut saya tertidur lagi ke apa-apa. Sebab saya pun sampai lewat pagi malam tadi, pagi tadi. Justru itu video ini video rakaman. Terima kasih kerana doakan saya. Semoga Allah ketemukan kita live minggu depan. Jumpa malam ni live insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibrah ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Allahu Akbar.